Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang saya kasihi dan saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para penonton, apa khabar? Semoga para penonton senantiasa sihat walafiat. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang beliau telah kurniakan kepada kita semua. Di antara nikmatnya yang kita sedang ada sekarang ialah kita sedang berada pada bulan Ramadan yang mulia. Ia adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana beliau telah berikan kita kesempatan untuk bertemu pada bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi saya harap agar para penonton dapat menjalani ibadah puasa bersama ahli keluarga dengan dapat menunaikan solat-solat tarawih dan juga dapat bertadarus Al-Quran. InsyaAllah. Jadi, Alhamdulillah, anda masih lagi diberikan peluang untuk bersama-sama saya pada hari ini di dalam mempelajari, seperti biasa dalam mempelajari asas fardu ain. Ya, Alhamdulillah, kita telah menyentuh beberapa topik pada sesi yang lalu. Kita telah bersua beberapa sesi bersama saya. Saya amat berterima kasih dengan para penonton sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini, saya akan menyentuh sedikit tentang rukun Islam yang keempat. Nah, saya yakin para penonton pasti tahu apakah rukun Islam yang keempat. Okay? Jadi rukun Islam yang keempat ialah ibadah yang kita sedang lakukan sekarang ini. Okay, iaitu rukun Islam yang keempat, menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Okay, jadi bertetapan dengan topik kita dan juga pada bulan Ramadan ini yang kita sedang lalui, yang kita sedang berpuasa. Okay, saya yakin para penonton pasti tahu sedikit sebanyak tentang mengapakah kita berpuasa, apakah fadilatnya, apakah hikmahnya. Okay, seseorang itu berpuasa. Okay, adakah kita berpuasa semata-mata kita menahan diri kita daripada lapar dan juga dahaga? Okay, adakah kita berpuasa semata-mata kerana itu? Tidak. Ada lebih maksud di sebalik kita berpuasa. Jadi insyaAllah saya akan menyentuh sedikit tentang rukun Islam kita yang berapa? Kita recap sekali. Yang pertama, kita mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, kita menunaikan solat. Yang ketiga, kita membayar zakat. Yang keempat, kita menunaikan ibadah puasa. Yang terakhir, kita menunaikan ibadah haji. Jadi sekarang pada sesi ini kita akan menyentuh rukun Islam yang keempat, iaitu ibadah puasa. Jadi, apakah maksud puasa itu? Definisi puasa ni apa? Orang tahu puasa tak makan, tak minum, tak melakukan apa-apa dosa. Okay? Jadi puasa ini dia salah satu daripada rukun Islam, seperti yang kita maklum. Dan kita juga melakukan ataupun menunaikan ibadah puasa ni semata-mata kita menahan diri kita daripada kita tidak makan, kita tidak minum dan kita tidak melakukan hubungan intim bersama pasangan kita. Okay? Jadi puasa ni kita kena banyak menahan diri kita daripada melakukan sebarang keburukan. Okay? Keburukan daripada segi panca indera kita, tangan kita, kaki kita, mata kita dan seluruh tubuh badan kita. Okay? Jadi itu salah satu erti puasa. Mengapa kita puasa? Bukan setakat kita tak makan, tak minum. Dan kenapa kita perlu berpuasa? Okay? Ada yang tertanya, ada yang tanya, kenapa seseorang itu harus berpuasa? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud di sini, hai orang-orang beriman. Nah, adakah kita orang-orang beriman? Kita orang-orang beriman. Okey, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, yakni sebelum kita. Okey, agar kita mendapat ketakwaan. Okey, mengukuhkan keimanan kita, menambahkan amal ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal puasa ni, ibadah puasa ni, orang-orang yang terdahulu sebelum kita dah melakukannya. Menjadi satu kewajipan pada semua umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Jadi jangan sekali-kali kita tinggal puasa pada bulan Ramadan. Kita jumpa Ramadan ni setahun sekali saja. Jadi sedihlah kalau kita tidak dapat puasa pada bulan yang penuh mulia ini, penuh keberkatan. Ganjaran pun dilipat gandakan. Kita kita beribadah, menunaikan solat, membaca Al-Quran, semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita dapat berpuasa, kita dapat menunaikan solat tarawih hanya pada bulan Ramadan. Jadi saya yakin para penonton ataupun sesiapa sahaja, perspektif diorang terhadap puasa ni ada bermacam-macam. Ada berbagai-bagai. Mereka berpuasa supaya mereka melatih diri mereka untuk tidak melakukan dosa. Ataupun ada perspektif yang menunaikan ibadah puasa ni semata-mata nak turunkan berat badan. Itu satu cara ataupun satu perspektif, satu hidup gaya yang sihat. Kita puasa ni salah satu fadilatnya kita untuk turunkan berat badan kita. Lalu apabila kita membuka puasa, kita makan makanan yang ringan sahaja. Sebulan kita berpuasa, kita tidak tahu beberapa banyak berat badan yang kita turun. Jadi mungkin itu salah satu perspektif lah daripada di kalangan orang-orang kita. Akan tetapi perspektif di sini, kita melakukan amal ibadah puasa, kita hanya semata-mata kita mematuhi perintah Allah. Kita berpuasa ni kerana Allah suruh kita berpuasa. Kita belajar, kita nak kawal diri kita bagaimana daripada kita melakukan kesilapan, memperkukuhkan rohani kita, mensyukuri apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, nikmat-nikmat beliau kepada kita. Kita merasakan kesusahan, seperti mereka yang tidak ada makanan. Jadi kita pun sedikit sebanyak merasakan kesusahan bersama-sama mereka. Dan juga kita dapat menghayati, kerana pada bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran. Supaya kita dapat menghayati bahawa Al-Quran ni ialah salah satu keistimewaan yang Allah kurniakan kepada kita. Lagi-lagi ia turun pada bulan Ramadan. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan Nuzulul Quran. Kita dah jumpa pun. Sebenarnya dah jumpa Nuzulul Quran. Jadi jangan lepaskan peluang kita untuk kita sama-sama mentadabbur, membaca Al-Quran bersama ahli keluarga. Dan juga dalam kita melakukan pelbagai amal ibadah, kita dapat mengeratkan lagi, menguatkan lagi hubungan silaturahim antara kita, hubungan ukhuwah antara kita. Jadi itu perspektif terhadap amal ibadah puasa ini. Jadi kita jangan sia-siakan peluang kita dalam kita menunaikan ibadah puasa. Jadi saya yakin apa yang kita sedang menunaikan ibadah puasa ni ada banyak manfaat. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, manfaatnya salah satunya kita nak turun berat badan, kita menahan diri kita daripada melakukan dosa. Kita dapat jauhkan diri kita daripada azab api neraka. Kerana
pada bulan Ramadan ni pintu-pintu syurga terbuka luas. Terbuka luas. Manakala pintu-pintu neraka ditutup rapi. Jadi, kita jangan lepaskan peluang untuk kita tingkatkan amalan kita, amal ibadah kita, kita kukuhkan lagi ketakwaan kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? InsyaAllah. Jadi, salah satu manfaat di sini kita perisai dari azab api neraka. Daripada hadis riwayat Imam Ahmad, di sini beliau mengatakan puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan bermohon, dia akan berdoa. Puasa ni dia akan berdoa untuk kita. Dia akan berdoa, dia akan pinta kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, aku menghalangnya daripada makan dan minum pada siang hari. Maka engkau terimalah syafaatku ini untuknya. Jadi puasa ni adalah salah satu menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Beliau akan membantu kita pada hari kiamat untuk memasukkan kita pada syurga. Beliau puasa ni akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cubalah latih diri kita bagi mereka yang tidak tidak puasa ataupun tidak mempunyai tenaga. Kita cuba untuk puasa. Lagi-lagi pada mereka yang tidak puasa, kita usahalah diri kita. Untuk memperbaiki diri kita, kita jangan putus asa. Kita melakukan amal ibadah ni semua semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa perlahan-perlahan, insya-Allah. Apa pepatah orang kata, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita puasa satu hari, puasa, kita cuba latih kita, biasakan diri kita. InsyaAllah lama-lama kita dapat biasakan diri kita dengan berpuasa. Jadi itu sedikit sebanyak manfaat. Dan apakah dan kenapakah kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Jadi insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita mengenai puasa juga pada sesi yang akan datang. Saya berdoa agar para penonton dapat senantiasa menjalani amal ibadah puasa ni dengan baik, dengan ahli keluarga, kerana kita tinggal baki beberapa hari lagi. Ramadan akan tinggalkan kita. Jadi kita jangan lepaskan peluang untuk kita tingkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.